Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid bin Hamdud, pelajar semester yang terakhir pengajian sarjana pengajian Islam OUM. Saya ingin membentangkan kajian saya berkaitan dengan kesan globalisasi dan cabarannya terhadap pemikiran dan akhlak berdasarkan kajian ataupun penelitian dalam video. Globalisasi ialah terlebih dahulu, globalisasi itu adalah membuang sepadan antara negara-negara supaya menjadi lebih rapat dan bergabung antara sesama lain. Globalisasi adalah satu proses di mana dunia ini menjadi semakin kecil kerana faktor perhubungan dan perkembangan sistem teknologi dan maklumat menjadikan dunia ini dapat diakses. Kita dapat meneroka dunia seluruhnya dalam jarak yang sangat singkat dan jarak yang sangat cepat. Dengan hanya satu klik kita boleh tahu perkembangan di seluruh dunia. Sebab itulah dunia ini disebut sebagai satu global village, seperti satu kampung yang kecil. Kerana apa? Kerana segala maklumat yang berada di dunia ni, segala maklumat yang berlaku di dunia ni dapat kita ketahui dengan cara yang sangat mudah. Kita boleh tahu apa yang berlaku di seluruh dunia dengan hanya kita menggunakan sistem teknologi dan maklumat. Inilah disebut sebagai globalisasi, iaitu proses membuang sempadan-sempadan. Kajian kes yang kita buat pada kali ini ialah video yang pertama dikeluarkan oleh Petronas, iaitu berlatar belakangkan masyarakat India yang menyambut di Bali, masyarakat India yang digambarkan sebagai bersifat kebaratan, yang nanti kita akan ulas. Dan pada video yang kedua juga menggambarkan tentang masyarakat Melayu dalam tempoh ataupun dalam suasana sambutan Hari Raya, digambarkan pertemuan antara masyarakat ataupun golongan di desa dan di bandar. Jadi dalam video satu, saya tak berniat nak memaparkan video tersebut. Video satu menggambarkan tentang elemen globalisasi. Dalam video satu ialah elemen bahasa, di mana bahasa yang dituturkan oleh pemuda tadi dalam babak 0.16 saat, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Dan seorang lelaki berbaju merah menamakan diri dia, menggelarkan diri dengan dikedi ketika nak berinteraksi dengan gadis. Dalam video tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Munyadi atau dikedi. Tapi apabila ditegur oleh neneknya memanggil namanya yang penuh, iaitu nama yang sebenarnya ialah Munyadi Chinadorai. Begitu juga dengan kawannya, memperkenalkan diri dengan Sam, sedangkan nama penuhnya ialah Mutusami Karupiah. Elemen bahasa di sini menunjukkan bahawa generasi sekarang lebih terpengaruh dengan bahasa Inggeris, kerana bahasa Inggeris ni sebagai bahasa yang global, dan pengaruh bahasa Inggeris telah meresap masuk sehingga masyarakat lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu, ataupun bahasa ibunda dalam konteks video tadi ialah bahasa Tamil. Begitu juga dengan elemen pemakaian, ditonjolkan melalui nenek tadi, dia memakai pakaian sari berbanding dengan gadis pakaian ala-ala Inggeris. Dalam babak 1 minit yang pertama, pakaian ala Inggeris juga dipakai oleh Munyadi, pakaian baju sejuk. Ditegur oleh nenek, kamu ni dada sejuk ke, dada sakit ke? Sebab apa? Sebab pakai sejuk. Sedangkan pakaian sejuk ni tak sesuai dengan iklim panas dan lembap di Malaysia. Dia hanya sesuai untuk iklim sejuk seperti di Eropah, yang menunjukkan pengaruh budaya pemakaian yang ada di Eropah telah meresap masuk ke dalam budaya pemakaian di Malaysia. Dalam video 2 pula memaparkan elemen interaksi dan komunikasi sosial, iaitu cara interaksi masyarakat dahulu dan sekarang yang berbeza. Dipaparkan dalam cara 0.03, babak 0.03 saat, kanak-kanak ni mengulurkan tangan untuk bersalaman, tetapi pemuda ataupun remaja tadi tidak salam. Dan dipaparkan juga pada babak 0.11 menunjukkan interaksi antara golongan dewasa dalam video tersebut. Mereka berbual, mereka duduk berhadapan antara sesama lain, berbual, bersembang, berborak dan sebagainya. Tetapi anak muda lebih banyak menghabiskan masa dengan gadget, masing-masing dengan urusan masing-masing. Ini perbezaan
interaksi sosial disebabkan oleh pengaruh globalisasi. Begitu juga dengan aktiviti masa lapang, kebanyakan masa diisi dengan gadget, dengan aktiviti di dalam rumah. Jika dibandingkan dengan masyarakat di desa yang kurang terkena pengaruh globalisasi ini, mereka lebih banyak menghabiskan masa di luar, aktiviti-aktiviti di luar, aktiviti-aktiviti yang lasak dan sebagainya, aktiviti-aktiviti yang bersifat fizikal. Jadi apa perbezaan nilai antara masyarakat dahulu dan sekarang? Jika dilihat dari konteks pengaruh globalisasi ini, globalisasi ini dia mengubah kerana apa? Kerana penyerapan nilai. Masyarakat di Malaysia ataupun masyarakat di seluruh dunia ni mula berlakunya perubahan budaya, meresap masuk import ekspor budaya. Keluar masuk budaya itu, penyerapan keluar masuk budaya itu menyebabkan berlaku perubahan nilai antara masyarakat dahulu dan sekarang. Antara yang dapat saya perhatikan berdasarkan video tersebut ialah menunjukkan sapaan yang baik. Masyarakat India, kalau kita lihat dalam tradisi ataupun adab kesopanan masyarakat India, bila bertegur siapa, dia meletakkan tangan dan sebut Vanakkam. Tapi dalam video mereka sapa dengan yo, what's up. Ini sapaan Inggeris, sapaan Barat yang terpengaruh, masyarakat terpengaruh dengan sapaan. Sedangkan kalau dalam video yang kedua juga begitu, kanak-kanak lelaki mengulurkan tangan. Kerana berjabat tangan ni adalah nilai tradisi masyarakat Melayu, berjumpa dan berjabat tangan. Tapi tidak disapa, tidak dijawab, menunjukkan bahawa adanya kesan dari sudut sapaan, teguran. Juga menghormati orang yang lebih tua. Dalam video satu, pemuda-pemuda tadi, dia memalingkan dirinya daripada nenek, kerana perbuatan memalingkan diri sebenarnya perbuatan yang tidak baik, tidak sopan, kerana golongan muda yang seharusnya menegur ataupun menyapa orang yang lebih tua. Tetapi dalam video satu, nenek tadi yang menyapa, dipanggil dengan nama penuh, menunjukkan adanya perubahan nilai dan sapaan ataupun menghormati orang yang lebih tua. Begitu juga dengan penggunaan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris ni baik, tapi jika dibuat secara berlebihan sehingga melupakan bahasa asal, bahasa ibunda, maka ia memberikan impak yang negatif. Begitu juga kajian National Geographic yang menunjukkan bahawa beberapa bahasa di dunia telah diancam kepupusan. Disebabkan apa? Disebabkan oleh proses asimilasi bahasa daripada bahasa barat, khususnya bahasa Inggeris, ke dalam bahasa-bahasa tempatan. Kita dapat lihat di Malaysia, kalau kita sebut mesin cetak, orang tak faham. Mesin cetak sebenarnya printer ni adalah mesin cetak. Begitu juga dengan Windows adalah tertingkap, tapi kita tak menggunakan istilah tertingkap, kita menggunakan istilah Windows. Kita lebih biasa menggunakan mouse berbanding ni sebenarnya adalah tertikus. Kita lebih biasa dengan papan, kita lebih biasa dengan keyboard berbanding papan kekunci. Ini adalah menunjukkan penggunaan bahasa, nilai-nilai memartabatkan bahasa itu semakin berkurangan. Sedangkan bahasa ni dia menunjukkan bangsa. Ketamadunan bahasa itu, ketamadunan satu bangsa itu ditunjukkan oleh penguasaan bahasa yang baik. Kosakata yang semakin kurang ini adalah akibat daripada penggunaan bahasa asing secara berlebihan. Bahasa rojak yang tidak rasmi dan sebagainya. Memakai pakaian yang sopan, ini juga aspek pemakaian ini. Kalau kita lihat dahulu di Malaysia, pada masyarakat selepas merdeka, pada awal-awal merdeka, sebelum merdeka, pakaian yang dikenakan, kita lihat dalam gambar-gambar pakaian kebab kurung, kebaya dan sebagainya. Bagi yang lelaki, baju Melayu dan sebagainya. Tapi pada dewasa ini, ketika zaman mutakhir ini, pakaian jaket, pakaian yang ala-ala barat, itu pengaruh ataupun kesan pemakaian. Kenapa pentingnya pemakaian ini? Kerana pakaian ini adalah nilai budaya. Budaya yang dibawa oleh barat tu kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Malaysia. Apalagi pakaian ini melambangkan ketinggian ketamadunan sesuatu bangsa itu. Jika kita mengabaikan pakaian, berarti kita mengabaikan bangsa kita sendiri. Ada lambang-lambang bangsa daripada pakaian. Jadi
globalisasi dia bawa kesan yang baik dan juga bawa kesan yang buruk. Antara kesan yang baik ialah perkembangan ilmu pengetahuan. Kita dapat maklumat, kita boleh akses maklumat dari perpustakaan di seluruh dunia. Kita boleh tahu, kita boleh ikuti pengajaran, pembelajaran, ilmu pengetahuan yang banyak kan, tanpa sepadan jarak dan tanpa sepadan masa. 24 jam di seluruh dunia kita boleh dapatkan maklumat ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan sebagainya. Peluang dakwah yang lebih luas. Peluang dakwah yang lebih luas ini menunjukkan bahawa kita dengan hanya satu klik, dengan satu video seperti mana yang saya sedang buat, video ni boleh ditonton, dipaparkan di seluruh dunia. Semua bangsa, semua kaum, semua tempat boleh akses atau boleh mencapai maklumat daripada pembentangan saya ini melalui video, melalui jaringan globalisasi ini. Jaringan maklumat yang lebih luas dan telus. Kalau tadi itu perkembangan ilmu, jaringan yang lebih telus ni maksudnya kita boleh tahu apa yang berlaku di luar negara dengan tepat. Tidak seperti dulu bila digambarkan Al-Qaeda menyerang WTC, semua orang percaya. Tapi pada hari ini dakwaan-dakwaan tersebut berjaya dipatahkan, berjaya ditapis, berjaya ditangkis, dan maklumat sebenar, maklumat yang tepat berkaitan dengan suatu peristiwa itu dapat diperoleh dengan lebih luas, lebih telus, lebih cepat dan lebih mudah. Manakala kesan buruk, yang pertama penularan budaya dan pemikiran negatif. Ini telah kita bincangkan secara panjang lebar dalam analisis elemen video 1 dan video 2, pemikiran negatif daripada media sosial dan sebagainya. Peningkatan masalah sosial ini disebabkan oleh pergaulan bebas daripada pelbagai aplikasi yang terdapat dalam media sosial, dalam telefon bimbit dan sebagainya, dalam geganti kita ni. Ia menyebabkan kepada peningkatan masalah sosial kerana tidak terkawal, boleh bebas berhubung dan sebagainya. Pemesongan akidah dan kepercayaan, dalam ada satu laman di Facebook mempromosikan ataupun mereka mengatakan, mendakwa bahawa bumi ni rata. Bumi ni rata, dia bukan spera, dia bukan bulat. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini masih menular dan mempunyai penyokong yang banyak dalam media sosial. 17,000 orang yang suka ataupun yang like halaman tersebut, menunjukkan berlakunya pemesongan akidah dan kepercayaan dalam aspek pengetahuan am dan sebagainya. Jadi globalisasi dia bawa kepada kesan yang baik dan buruk. Ia tidak boleh dielakkan. Tidak boleh dielakkan kerana dunia semakin berkembang. Ia sebenarnya adalah satu peluang yang baik untuk kita, kerana jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan mesej yang baik, kita boleh sampaikan ke seluruh dunia. Begitu juga kalau jika kita tidak amanah ataupun bertanggungjawab, mesej yang buruk juga boleh disebarkan seluruh dunia. Dengan hanya satu klik, ribu juta manusia boleh dapat maklumat. Dengan satu klik, ribu juta manusia boleh dipesongkan kepercayaan, boleh dimanipulasi ataupun boleh dimanipulasi oleh fakta-fakta yang tidak benar yang terdapat dalam laman sesawang. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan seberingkas berkaitan dengan globalisasi, kesan dan cabarannya di Malaysia. Memberi kesan kepada pembudayaan, bahasa, pemakaian dan juga nilai-nilai pemikiran masyarakat. Perbeza antara masyarakat dahulu dan sekarang ini disebabkan oleh kesan penyerapan keluar dan masuk budaya-budaya yang diambil daripada luar negara. Namun perkara ini boleh kita atasi jika kita, sebagaimana mereka boleh mempromosikan budaya mereka, maka kita pun juga boleh mengambil tanggungjawab untuk memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi globalisasi ini untuk kita mempromosikan budaya kita dan mempertingkatkan penguasaan kemahiran berkaitan dengan bahasa dan bangsa kita. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.